Ketika solat maghrib, saya baru perasan ada kesan air mani yang telah kering pada kain, padahal saya yakin tidak ihtilam pada hari itu. Adakah perlu mengqada semula solat-solat pada hari itu? Baik, masalah ni payah. Masalah ni dia bersangkut dengan banyak perkara. Sekali lagi, ketika solat maghrib, saya baru perasan ada kesan air mani yang telah kering pada kain. Waktu mayang maghrib, seseorang tu dia tengok kain dia, maka ada kesan air mani. Padahal saya yakin tidak ihtilam pada hari itu. Saya yakin tidak ihtilam pada hari itu. Adakah perlu mengqada semula solat-solat pada hari itu? Adakah perlu mengqada semula solat-solat pada hari itu? Baik, dia ada beberapa benda. Satunya masalah kain. Ni dia dah selesaikan satu benda, iaitu dia yakin bahawasanya kesan air yang ada pada pakaian itu air mani. Selesai itu masalah. Dia yakin dengan segala bantuan yang ada, dengan segala dalil-dalil yang ada, dia yakin bahawasanya kesan pada pakaian itu air mani. Satu masalah selesai. Baik. Sekarang masalah yang kedua, untuk menentukan siapa pemilik air mani itu. Siapa pemilik air mani itu? Kalaulah kain tu tak ada kawan dia pakai, memang dia saja yang pakai, kain tu memang tak pernah dikongsi dengan orang lain, memang dia saja yang pakai, maka selesai satu masalah, iaitu pemilik air mani itu dia. Dua. Pemilik air mani itu dua. Pemilik air mani itu dia. Dua. Masa ihtilam, masa keluar air mani itu bila? Kalau dia yakin, contoh dalam masalah ini, dia yakin bahawasanya air mani dia tidak ihtilam pada hari ini. Satu yang perlu dibuktikan, macam mana dia yakin? Adakah dia yakin tu dengan agak-agak ataupun dia yakin dengan istilah syar'i? Yakin tu yakin dengan maksud yakin kot, ataupun memang yakin betul dengan yakin syar'i, dengan maksud 100% keyakinannya, dengan bukti yang ada dia memang tak ihtilam pada hari itu. Baik, maka itu terbuka pada perbincangan. Kalaulah dia sekadar dia zon saja, maksudnya, ataupun dia syak saja, maksudnya tidak mencapai 100% bahawasanya dia memang tak ihtilam pada hari itu. Kalau betul memang yakin dengan buktinya, maksudnya contohnya dia memang dah 2 hari tak tidur, contohnya, maka dia yakin hari itu memang tak ada ihtilam dia. Hari tersebut memang tak ada ihtilam, memang dah 2 hari tak tidur. Dalam masalah yang macam ni, maka dia kena fikirkan semula bila kali terakhir dia pakai kain tu. Kalau dia pakai kain tu kali terakhir, permulaan kain tersebut dia pakai pada 3 hari lepas. Kain tu start dia pakai semayang. Hak ni lah. Kain mayang pakai 3 sampai 3 hari, hak ni malah. Tapi kalau dia pakai lah kain tu, dan kain tu dia buat tidur, lagi lah. Dah 3 hari dia pakai itu, maka 3 hari semayang tu perlu dia qada. Dia wajib mandi, dan dia wajib qada balik semayang yang dipakai menggunakan kain tersebut. Dia kena cari satu tempoh masa bila kemungkinan qada, bila kemungkinan ihtilam tu berlaku. Tapi kalau dia tak yakin, bahawasanya hari ini dia tak ihtilam, ini yang lebih mudah ataupun yang lebih jelas dengan masalah. Maksudnya dia sekadar agak-agak saja. Tengok hari ni dia tidur pakai kain tu bila kali terakhir dia tidur dengan kain tu, maka akan dikira daripada situ. Contohnya dia tidur, dia semayang maghrib tu dia perasan bahawasanya ada kesan air mani. Contohnya dia tahu, dia sedar bahawasanya dia tidur pada zuhur tersebut dengan kain tu. Dia tidur pada waktu zuhur tersebut dengan kain tu, selepas daripada sembahyang zuhur, tidur dengan kain tu, maka yang wajib dia qada semula ialah asarnya, dan wajib diulangi maghribnya. Tengok masa yang lebih dekat dengan kemunasabahan. Ada kemungkinan masa paling dekat, kemungkinan yang akan berlaku ihtilam tu bila? Start pada masa tu qada. Contohnya macam dia waktu maghrib baru dia sedar, dia tidur dengan kain tu waktu zuhur tadi, sebelum zuhur ataupun lepas zuhur. Kalau sebelum zuhur, maksudnya zuhur tu dia kena qada semula, asar tu dia kena qada, maghrib dia kena ulang dengan sembahyang.
Kalau dia tidur tu lepas sembahyang zuhur dengan kain tersebut, maka dia kena qada asar tersebut dan dia kena ulang balik maghrib tersebut, tapi kena mandi dulu. Kena mandi wajib dulu. Bila sebab dia dah yakin bahawasanya yang berada pada kain tersebut air mani dia. Hak ni yang lebih munasabah. Yang lebih munasabah maksudnya cari kemungkinan terhampir, kemungkinan terdekat bila masa yang boleh berlaku ihtilam ataupun bila masa terkeluarnya air mani tersebut dengan kain tu. Dengan kain tu. Cari masa yang paling dekat. Itu kaedah syarak yang paling tepat. Kaedah syarak yang paling tepat. Kita sembahyang contohnya. Ini masalah yang sebanding. Kita sembahyang zuhur dan sebagainya. Kemudian kita masuk dapur. Lepas tu keluar jalan bergunung ni. Lepas tu tiba-tiba terperasan ada kesan darah ataupun ada najis pada pakaian kita ataupun pada diri kita ada najis. Nak kira bila ni sembahyang tadi sah ke tak? Dikira tengok kalau ada kemungkinan kita terkena najis tersebut sesudah sembahyang, pakai kemungkinan tu. Tapi kalau tak ada kemungkinan, maksudnya selepas bagi salam tengok ada najis, memang sah dah kita sembahyang dengan najis tu, kena ulang balik. Tapi selepas daripada sembahyang tu dengan tempoh masa yang lama baru perasan ada najis tersebut, tak tahu waktu bila najis tersebut ada hinggap di badan, maka takdir waktu yang paling munasabah dan ada kemungkinan untuk kena najis. Kita dah lepas sembahyang, kita melilau masuk dapur, melilau depan ruang tamu, duduk rata, pegang rata dan sebagainya, maka ada kemungkinan najis tersebut kena pada kita selepas waktu sembahyang. Maka sembahyang tersebut tak ada masalah. Sama dengan masalah ni, kalaulah kita boleh cari masa paling kemungkinan, masa yang paling hampir untuk kita letak bila masa kita ihtilam dalam kain tu, maka kita pakai masa tu dan qada daripada situ. Macam yang kita bincang sebelum ni, masalah ihtilam ataupun tidak ihtilam, dia bukan syarat. Dia ada kemungkinan keluar mani tanpa ihtilam. Contoh dengan terentak boleh jadi keluar mani dengan syarat-syaratnya lah, dengan warnanya, rasanya, bau, dengan talazzuznya dan sebagainya. Tapi bila mana seseorang tu dah yakin hak tu memang air mani, maksudnya dia kena carilah masa yang paling sesuai dengan dia, masa yang paling hampir dengan keadaan dia sekarang ni. Bila tempoh yang dia agak-agak dia kena ada kemungkinan, contoh dia tidur lepas asar, contoh dia terjatuh dan sebagainya. Kena cari benda-benda tu. Secara spesifik kita tak ada jawapan, kena dia sendiri yang cari tempoh masa tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala.